Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini kamu bersama dengan Cikgu Wakas ya. Itu Cikgu Wakas, kamu boleh panggil Cikgu Wakas. Baik, tajuk kita hari ini ialah banding dan susun nombor. Okey, muka surat 7, buku teks matematik tahun 5. Okey, kita tengok contoh 1. Jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Jadi model-model dia adalah model robot, bangunan, rumah dan kereta. Kemudian jumlah bilangan blok tu pula untuk robot ialah 118,200. Untuk bangunan 320,915. Okey, untuk rumah 120,290. Untuk kereta 98,050. Okey. Awak kena ingat balik yang pelajaran minggu lepas macam mana kita mengenal dan menyebut nombor ya. Baik. Jadi contoh A, model yang manakah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak, robot atau rumah? Dia nak suruh kita bandingkan. Tajuk kita kan banding. Okey, jadi kita nak bandingkan antara robot, di sini robot, dan juga rumah ya. Baik. Jadi robot dulu dekat sini dan rumah dekat sini. Jadi apa awak perlu buat ialah awak mesti kena buat jadual macam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa 6? Sebab jumlah nombor, nilai digit ialah ratus ribu. Ratus ribu kita ada 6 digit bersamaan dengan 6 kotak. Okey, kemudian kita susun. Model robot kita susun. Model robot 118,200. Kita susun lah 118,200. Kemudian dia nak rumah. Kita tengok rumah 120,290. Kita pun susun 120,290. Jadi, kita tengok rumah 100,000 sama digit. Okey, jadi kita tak tahu yang mana yang lebih besar sebab sama digit. Kemudian kita tengok 10,000. Yang model robot 1, yang model rumah 2. Maksudnya, yang 10,000 model robot ialah 10,000. Yang model rumah ialah 20,000. Jadi di situ kita dah tahu model rumah nilai dia lebih besar. Okey. Jadi ada kakak ni yang pakai topi jurutera tu. Dia kata 120,290 lebih daripada 118,200. Okey. Kemudian model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Kemudian B, dia suruh kita susun keempat-empat nombor tadi dalam tertib menaik. Okey, dalam tertib menaik. Bila kita kena susun macam tu, jadi kita perlu ada jadual yang muat untuk letakkan nombor-nombor itu. Contoh jadual ni macam ni. Macam tu ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa. Selepas kita ada benda-benda tu, kita susunlah nombor-nombor kita. Ya. Jadi awak letak saja ikut dekat jadual yang pertama ni, jadual yang ini. Awak susun dulu, daripada situ nanti kita boleh bandingkan. Awak cuma letak untuk robot dulu. 1, 1, 8, 2, 0, 0. Maaf ya, cikgu tulis pakai mouse jadi memang buruk. Okey, seterusnya kita tengok jadual yang dah siap ni. 320,915 nilai untuk bangunan. Kemudian nilai untuk rumah dia susun 120,290. Kemudian yang terakhir kereta dia susun 98050. Okey, kemudian kita bandingkan yang kotak biru ni dia telah bandingkan nilai untuk ratus ribu ya. Jadi kita dapat tahu secara segera bahawa 3 itu ialah nilai paling besar. Dan secara segera juga kita dapat tahu bahawa yang tak ada ratus ribu ni, yang sifar nilai ratus ribu ni ialah nilai paling kecil. Dia cuma bernilai 98,050 ya. Jadi dia bukan dalam kategori dalam keluarga ratus ribu. Jadi selepas kita tahu nilai paling besar dan nilai paling kecil, kita ada dua lagi nilai yang kita tak tahu, iaitu nilai kotak pertama dan kotak ketiga sebab 1, 1. Jadi kita pergi ke kotak seterusnya. Tengok sini 1 dan sini 2. Jadi secara automatik kita terus tahu bahawa ini adalah yang kedua besar dan ini ialah ini ialah yang ketiga besar. Jadi susunan dia ialah, sekejap ya, kita nak tulis lagi sekali. Ini adalah nombor 1, ini adalah nombor 2, ini adalah nombor 3 dan ini adalah nombor 4. Okey, baik, kita sambung ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 8, soalan nombor 2, contoh nombor 2, yang mana dia bagi kita 4 nombor, ada 4 tangan yang pegang. 540,500 nombor pertama, nombor kedua 538,900, nombor ketiga 536,500, nombor keempat 541,250. A.
antara 536.500, tangan mana? Oh, ni tangan ni. Dengan 538.900, tangan sini. Nilai mana yang lebih kecil? Sentiasa gariskan apa yang soalan nak kecil supaya kita tidak lupa dan kita jauhi sikap cuai dia minta yang kecil, kita bagi jawapan yang besar. Tu yang rugi markah tu. Okey. Jadi macam biasa, bukan macam biasa, macam tadi tu yang contoh contoh nombor 1 tu, kita kena buat jadual sebanyak 6 kotak. 6 kotak ke kanan ya. Sebab kita ada 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10 dan SAR. Jadi kita susunlah nombor yang dia nak tu. 536, 500 dengan 538, 900. Jadi, bila kita dah ada dua nombor, baru kita boleh bandingkan. Ya, kita nak boleh banding dan susun. Sekarang kita bandingkan dulu. Kita tengok 100,000, 5 dan 5. Jadi kita tak tahulah yang mana satu. Sebab 5 dan 5. Okay, kemudian kita ada 10,000, iaitu 3 dan 3 pun sama. Alamak, dua nombor sama ni. Kita pergi pula sebelah. 1,000. 6 dan 8. Di situ ada beza. Kita cari yang mana besar, yang mana kecil. 6 kecil, 8 besar ya. Jadi, bila dia nak yang kecil, dah tentulah 6 ni kecil. Jadi maksudnya 536, 500 adalah yang kecil. Walaupun dekat sini, contohlah dekat sini sebenarnya ada 9. Walaupun dia 999, tapi dekat sini dia kalah dekat nilai ribu. Dia 6,999, sini 8,000. Okey, jadi dia tewas dengan 8,000, maksudnya dia kecil lah. Faham? Senang saja kan matematik ni, benda yang senang. Yang penting awak kena faham dan sentiasa buat latih to be. Satu hari cuba buat 10 soalan. Okey, satu hari 10 soalan, awak akan jadi ahli matematik yang mahir ya, murid yang mahir matematik. Okey, secara automatik kita dapat tahu di sini ialah nombor yang lebih kecil. Baik. Kita tengok soalan B. Sekarang kita berada di B. Susun keempat-empat nombor di atas dalam tertib menurun. Okay, ingat tertib menurun. Jangan lupa gariskan apa dia nak. Tertib menurun dan dia suruh susun. Dia tak suruh lukis ke apa ke. Dia suruh susun tertib menurun ya. Lepas tu ada pendekar Melayu ni, dia kata, mari gunakan garis nombor. Okay, garis nombor bentuk dia yang macam inilah. Dia ada satu garis. Okay, dia ada satu garis. Kemudian dia tanda-tanda macam tu. Dia letak nilai-nilai macam-macam lah. Okay, baik. Dia macam pembaris. Okay. Sebelum kita buat, kita tengok contoh garis nombor. Contoh 1. Di sini cikgu ada satu garis. Garis cikgu. Kemudian cikgu tandakan 0, 10, 20 dan 30. Sekarang cikgu nak 15 ni duduk di mana? Cuba kamu letakkan. Siapa kata di sini yang kat tangan? Siapa kata di sini? Siapa kata di sini? Siapa kata di sini? Okey, betul. Dia duduk di sini antara 10 dan 20. Sekarang cikgu nak tanya kalau 25 duduk di mana? Betul, 25 duduk di sini. Sekarang cikgu nak 21. Kat mana 21? Betul, dia rapat dengan 20. Okay? Sekarang cikgu nak 1. Di mana 1? Betul, 1 lebih kurang duduk dekat sini. Okay? Tu dah pandai. Contoh garis nombor seterusnya. Okay? Sekarang nilai ratus. 0, 100, 200, 300. Sekarang cikgu nak 250 duduk di mana? Sini ke? Sini mestilah lebih 300. Sini ke? Sini mestilah antara 0 dan 100. 50 bolehlah sini. Sini ke? Sini 150 kalau tengah-tengah ni. Okey, 250 mesti dekat situ. Kita tanda. Sini. Okay, pandai. Contoh terakhir. Nilai 100,000 ya. Nilai yang darjah 5. Kena mahir 100,000. Baik. 100,000 ni, cikgu tak letak nombor yang dikehendaki. Cikgu semua sebut. Cikgu cuma sebut saja. Sekarang cikgu nak nombor 200,000. Duduk kat mana 200,000? Kita ada 100,000, 300,000, 500,000, 700,000. Mana kita nak letak? Pandai. Sini ya. 200,000 kat sini. Sekarang cikgu nak 350,000 dekat mana? Kita nampak ni 300,000 kan? Jadi sini 500 kan? Jadi dia duduk sekitar sini. Kalau tengah-tengah sini, ini adalah 400,000. Jadi dia duduk kawasan sini lah. Kawasan sini. Okay? Sekarang cikgu nak nombor 800,000. Kat mana kita nak letak? Betul lah, lebih kurang dekat sini tempat dia. Lebih kurang dekat sini. Okey. Lepas kita dah boleh gunakan garis nombor, kita kembali tengok dekat gambar sebelah buku teks tu. Yang soalan B. Tertib menurun dia. 536,500. Kemudian 538,900 duduk dekat sini. Kemudian 540,500 duduk dekat sini. Kemudian 541,250 duduk dekat situ.
Jadi tertib menurun dia ialah yang paling kecil sebelah kiri dan yang paling besar sebelah kanan. Awak susun elok-elok tanpa cuai. Sebelum kita buat benda ni, kita kena bandingkan macam tadi. Bandingkan elok-elok. Okay, buat empat lajur ni. Dan kita kenal pasti nombor yang besar dan nombor yang kecil. Kemudian kita tulis kat tepi dia. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okay, itu cara guna jadual lah. Dekat garis nombor pun kita boleh buat juga. Okay, tertib menaik. Macam nota dia, tertib menaik. Nombor disusun daripada nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Itu kalau menaik. Yang kita buat tadi, tertib menurun, iaitu nombor disusun daripada nilai paling besar hingga nilai paling kecil. Okey. Sekarang, cikgu harap semua faham macam mana nak susun nombor mengikut tertib menaik ataupun menurun. Baik, kita sambung. Sekarang kita berada di muka surat 9. Contoh 3. Teliti rangkaian nombor di atas. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi T? T ni kita tak tahu apa. Dalam matematik kita akan jumpa macam-macam huruf yang macam ni. Kita akan jumpa X, Y, Z, W lah apalah. Yang ni dia bagi T, iaitu satu nombor yang kita tak tahu. Kemudian ada Kak Long ni, Kak Long baju merah, dia cakap apa? Nilai T mesti lebih daripada 600,131 dan kurang daripada 600,134. Jadi yang mana yang dia rujuk nombor ni? Ini 600,131 dengan 600,134. Jadi antara dua nombor ni cuma boleh letak 600,132 dengan 600,133. Jadi ini adalah nombor yang mungkin bagi T. Lupa pula kita nak garis kan. Apakah nilai-nilai nombor yang mungkin bagi T ya, yang mungkin. Bukan dia nak nombor yang betul-betul, yang mungkin. Jadi kita ada dua jawapan, sama ada yang ini ataupun yang ini. Okey. Ini soalan mudah lah. Okey, yang ini awak bincangkan dengan abang ke, dengan kakak ke, dengan jiran ke, dengan mak ayah boleh, dengan ketua kampung boleh. Okey. X dan Y, X, Y dan Z. X, Y dan Z ialah nombor 6 digit. 6 digit maksudnya nilai 100,000. Dan dan W ialah nombor 5 digit. 5 digit tu 10,000 lah. 5 digit boleh pergi sampai 99,999. Nilai Y lebih besar daripada nilai X. Ingatlah, Y lagi besar daripada X. Nilai Z pula lebih kecil daripada nilai X. Disuruh susun nilai Y, W, X, Y dan Z dalam tertib menurun. Ingat ya, apa yang dia nak ialah tertib menurun. Dia suruh kita susun. Dia tak suruh kita lukis. Kita susun ya, dalam tertib menurun. Cuba bincangkan. Baik, lepas tu bawah ni ada cuba ini, latihan yang kamu boleh buat di buku latihan matematik 1. Cikgu tak naklah bincang sebab kamu kena buat sendiri. Cuba cikgu tunjuk kat sini senang-senang je ya. Nombor 1A ni, kita tengok nombor mana yang lebih besar. Kita tengok sini 3. Nombor sebelah dia pun 3. Dah sama besar. Sini 9. Sini pun 9 pun sama besar juga. Sini 6. Sini 5. Oh, ada beza. Maksudnya ini lagi besar. Okey, apa yang dia suruh buat ialah lebih besar. Lebih besar kena gariskan ya. Okey. Contoh nombor 2. Cikgu buat nota sikit. Soalan nombor 2 ni. Isi petak kosong dengan lebih besar atau kurang daripada. Lebih daripada atau kurang daripada. Okey. Maksudnya di sini ialah macam ni. Lebih besar, tanda dia macam tu. Lebih besar, simbol dia macam ini. Simbol dia macam ini. Lebih kecil, simbol dia macam itu. Okey, contoh 10. 10 lebih besar berbanding 5. Lebih daripada 5. 100 lebih kurang daripada 200. 5,000 lebih besar daripada 3,000. 100,000 lebih kecil daripada Y. Agak-agak Y ni berapa nombor dia? Nombor yang lebih besar lah daripada 100,000. Dia boleh jadi 100,001 ataupun 100,010, 100,100, 100,000, 200,000, 300,000. Yang besar daripada 100,000 tu lah. Okey. Untuk contoh nombor 3 boleh buat sendiri. Nombor 4 pun boleh buat sendiri. Jadi gunakan 3 masa kita hari ini kan untuk buat latihan ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Kita bertemu di hari lain.